Hai. Mesti korang tak pernah nampak kan muka aku kat YouTube bila macam ni. Sebab aku ni baru, tak adalah baru, dah lama buat video tapi tak pernah nak post kat YouTube. Disebabkan PKP ni aku bosen, tak ada buat apa-apa. Lepas tu dah start PKP tu, aku bosan. Lepas tu nak buat video, aku punya handphone yang ni tak boleh nak rakam video, dia dah lag. Biasalah pakai Vivo je kan. Vivo Y Suku kata. Okey, seperti apa yang korang nampak dekat tajuk bawah ni, aku nak share lah some tips masa aku weight loss journey lah katakan kan. Tak, sorry sikit kalau mata aku lari ke gegar-gegar ke, sebab aku rekod pakai handphone. Sedih. Okay, mula-mula kita nak cerita lah sikit sebab apa aku nak lose weight ni. Daripada dulu lagi aku ni gemuk, tak pernah kurus. Kurus pun sebab sakit weh, pasal gemuk weh. Okay, biasalah zaman-zaman remaja kan, dah pergi sekolah, dah masuk college, mesti dah jumpa banyak jantan-jantan lelaki boys semua, biawak semua ada kan. So, diorang ni nak kata jaga mulut, mak bapak tak ajar kan, bahaya lah sebab. So, diorang ni memang mulut tak makan saman, tiba-tiba jadi mengata kita dah besar kan, dah tinggi. Aku ni tinggi tau, 170, boleh lah tinggi lagi tinggi kan. Kau bayangkan orang tinggi tapi gemuk, tak ke macam Titan ke pokok kan. Agaknya aku tu, apa bunyi belakang pokok pun orang tak perasan tau. Sebab aku ni tinggi, lepas tu badan aku lebar. Nanti aku tunjuk gambar aku. Yang masa tu aku rasa umur aku dalam 17 ke 17 macam ni. Pasal 85 kg. Malukan ni. Masa aku 12 tahun tu, aku sumpah nampak macam mak-mak kat besar kan. Sebab macam dah kahwin je tu. Dia macam ni aku dulu. Okay, itu je lah cerita aku. Aku tak nak cerita banyak pasal aku ni, kenapa aku nak kurus. Tapi adalah sebab orang aku kena ejek. Cikgu pun kata orang gemuk, tu saya nak dapat kerja. Jadi kita move on lah. Kita move on ke next steps. Kan? Tak adalah apa-apa je. Okay, sebelum tu, pada sesiapa yang profesional diet, yang pro ni kalau tengok video aku, jangan kecam, okay? Ini pengalaman saya selama saya buat apa tu diet untuk turunkan berat badan, dan saya saja nak kongsi dekat YouTube. Kita cabut pula. So, semua orang boleh tengok sebab susah kan? Setiap orang ada kelainan dia sendiri. Macam mana nak dapatkan diet yang betul. Jadi ni diet cara saya. Itulah. So, saya nak kongsi sikit. Jangan kecam. Kalau aku kecam, aku tembak kau. Okay, first thing first, untuk start diet bagi weight loss dululah, kita ada weight loss dengan fat loss, ada dua. So kita cakap pasal weight loss dulu. Okay, first nak diet weight loss ke fat loss ke, kena mindset kuat lah. Mindset kat sini, mindset kena kuat lah. Berazam yang kita nak kurus. Jangan nampak benda manis sikit kita makan. Kita cheat day setiap hari. Tengok 3 hari diet tapi berat tak turun-turun. Memang ragamnya macam tu. 3 hari tak turun. Kadang-kadang ada yang seminggu tak turun. Kita kena kuat lah dengan diri kita tu. Aku buat ni nak kurus. Niat lah macam mana pun bagi yang Islam. Kalau aku dulu aku nak kurus sebab aku tak nak kena ejek lagi. Lepas bila aku dah baca banyak-banyak blog, semua orang tulis, kita punya niat tu pun kena betul juga. Tak semata-mata ni kita nak kurus, nak cantik kan, lain jadinya. So kita kena betul-betulkan niat kita bagi yang Islam. Kalau overweight kan susah nak rukuk, nak sujud, nak semayang, buat ibadah tu kan cepat penat lah, lutut sakit lah. So kita niatkan kita weight ni, kita nak turunkan berat badan ni sebab kita nak beribadah. Senang beribadah, kurus. Kalau kita kurus, kita ringan, kita boleh sujud, kita boleh macam-macam ibadah lah kan. Tolong orang tu, tolong orang ni. Kalau badan besar ni, kira macam tersekat lah dia punya perjalanan tu. Tu satu, mindset dengan niat. Kalau tak ada niat, kau jangan diet. Niat senang, tapi nak nak tetapkan niat kita dan kita punya mindset tu memang susah. Sebab kadang-kadang kita manusia kan, ada yang cepat putus asa, ada yang cepat sedih, ada orang yang ejek kita. Kau diet pun tak makan sikit, tak kurus pun sama je. Aku tengok macam gasi juga, Titan juga. Kau tumbuk pun kau orang tu. Kau ingat senang nak diet, semua kau diet. Dan lagi satu yang aku cakap pada diri aku, walaupun aku gemuk, aku comel. Itu dia, itu membuatkan lagi aku punya rasa macam, wah, aku ni berguna juga, comel. Macam tu ke lah. Janganlah merendahkan diri korang sangat. Korang gemuk, lah, itulah. Semua benda boleh ubah, kecuali hati. Dah hitam tak boleh ubah. Macam kau ni ejek aku gemuk dulu. Faham tak? Geram pula. Kita pergi yang kedua. Kedua, kita kena check kalori dekat Google je lah. Check kalori kita. So kalau kita Google,
kita pergi dekat kita type je kalori calculator. Yang ada atas sekali tu website tu kau tekan. Macam ada kat sini ni nanti. Lepas tu dia suruh masukkan umur, jantina, kau punya aktiviti weekly, sama ada tak bersenam langsung ke, bersenam sikit ke, bersenam 2 hingga 3 kali seminggu ke. Nanti dia akan kirakan kau punya kalori intake yang perlu kau ambil. Macam contohnya sehari ni kau kena ambil berapa untuk maintain. Kalau nak turun berat, berapa kalori kena ambil. Kalau nak turun berat dengan cepat, berapa kalori. Semua dia dah kirakan. Kat situ senang, kita boleh tengok je. Senanglah kita nak kira kalori nanti. Lepas tu Kalau suka-suka kat bawah tu lagi, ada lah dia punya zigzag diet lah, zigzag benda semua tu. Kalau nak ikut-ikut, senang je benda tu. Sebab kita setiap hari tak boleh makan benda yang sama, kita bosan, badan kita bosan. Lidah ni pun rasa pahit lah, makan ni je. Macam tu. Sebab tu dia ada wujud kan, diet zigzag lah. Sehari, hari ni contohnya ambil 750 kalori. Esok ambil lah 800. Kita punya badan ni bosan juga, dia benda hidup. Benda hidup. Saya hidup. okay, next dah check kalori tu, kita kena ubah gaya hidup kita seharian. Macam aku, PKP ni kadang-kadang kan tidur pukul 1, bangun pukul 11. Kau rasa? Pukul 11 tu sempat ke makan breakfast? Nanti dah nak masak pukul 12, dah terus makan tengah hari. Breakfast. Sebab breakfast tu penting sangat. Sebab kalau kita skip breakfast kan, Pernah jadi dekat diri sendiri. Kalau kalau aku skip breakfast, confirm tengah hari aku akan makan banyak. Dah lah makan banyak, tambah dah tu. Rasa macam, ya Allah laparnya, tiba-tiba kau makan nasi satu penuh, pinggan tu. Ya Allah, jangan skip breakfast. Tolong jangan skip breakfast. Aku ni kau cakap bahasa Inggeris, macam lokat keluar. Relik dan. kalau bagi yang Islam, kita kan bangun subuh. So macam adalah, kita kan ni baru dengar Siti Sarah tu meninggal sebab COVID-19 kan. Ada orang sebarkan dia punya kebaikan. Siti Sarah tu sendiri cakap, bukan Siti Sarah je, ramai dah ulama-ulama cakap, dah Al-Quran cakap semua, yang kita dilarang tidur selepas subuh. Sebab kalau kita tidur lepas subuh, kita punya rezeki akan terbantut. Sisi rezeki tu susah nak datang kat kita, nak turun ke kita. Sebab waktu pagi tu lah rezeki tu akan turun ke kita. Kalau kita tidur, rezeki apa nak turun ke kau? Macam tu lah maksudnya. Aku tulis kat sini dalam laptop. Sebab aku takut lupa. Bila lupa, aku ada worry. Ya Allah. Lepas tu, Tips yang seterusnya, tips nombor berapa? 4. Nombor 4 tu, bangun pagi bagi yang Islam, Muslim semua tu. Start je kita bangun pagi, dah nak siap-siap semayang subuh. Dah semayang subuh tu, amalkan lompat skipping lagi. Skipping, kalau tak ada skipping, boleh skipping without rope. Lepas subuh tu skipping. Skipping lah 100 kali ke 200 kali ke. Pada minggu pertama buatlah 100 kali. Kalau tak larat sangat, buatlah 50 kali. Makin lama kita makin naik. So aku kalau untuk skipping ni, aku tak pakai tali sebab tak penting. Aku pun lompat kat sini. Lompat kat luar kan bergema, makcik marah kan. So setiap kali subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, lepas semayang ya, aku akan lompat antara 100 hingga 200. Lompatkan lah. Lompat macam tu. Dia macam okey lah. So kalau contoh lah, kau lompat setiap waktu kan. Contoh setiap waktu, kau buat minggu ni, untuk minggu ni 7 hari. Setiap satu hari tu ada 5 solat kan. Setiap solat kau buat 100. Sehari kau dapat 500. Ni senang je pakai kalori 500. kita tak payah buat macam kita akan spend 1 jam untuk bersenam je. Itu kita akan letih lah. Kita buat lah. Macam kita kan ada 5 waktu. Kita buat lah sikit-sikit. 100 dapat 500. Dah ambil lagi dah minggu kedua ke minggu ketiga ke, boleh lah ambil 150, 200. Dah tak ke hari tu kau buat macam 5 waktu, 1000 lompatan. Banyak tau. Itu membantu kita memakan kalori. Okay. seterusnya aku juga pakai apps apa, Female Fitness. Susah aku nak mengingatkan dia. Aku dah pakai ni lama gila weh. Sejak aku mula-mula diet tu, aku berazam untuk makan lebih healthy. Boleh lah healthynya, tapi aku nak bersenam sebab aku nak badan aku lebih shaping macam tu lah gunanya. Ni nampak kau tengok 10 day left. Lepas tu
Dia ada full body. Aku selalu ambil yang full body ni. Biasanya aku bersenam waktu pukul 6, 6.30 macam tu. Kalau korang tak nak buat skipping subuh, korang boleh ambil warning warm up ni. Sesuai lah untuk warning warm up. Dia tak berat sangat lah. Just buat begini. Tak susah pun. Kau tekan start je, dia start. Kira masa untuk kau, contohnya kau kena lompat skipping selama 30 saat. Nanti dia ada masa. Kalau dah siap, Sekejap tu dia ting. Kau dah 30 saat rehat. Lepas tu next, dia punya exercise yang baru. Lepas tu, apps ni pun dikira. kira kalori kau berapa yang dibakar selama kau buat exercise ni. Kita akan ada exercise ni. Contohlah day 19 ni kan. Contohnya semua ni kau dah boleh buat, kecuali ada satu senaman. Aku dah jumpa. Aku paling lemah sekali nak buat benda ni. Nama dia burpees. So, kalau kau rasa kau tak boleh buat senaman yang tu, dekat sini, kau check kali imbas kau sebelum kau tekan start, kau check kau tak boleh buat burpees kan? Kau tekan kau tak boleh buat burpees. Mana burpees tadi? Ya Allah. Yang ni. Kau tekan yang ni. Okay. So, dia akan keluar macam ni. So, kau boleh switch. Daripada burpees tu kau boleh tukar kepada Senaman yang kau lebih suka lah. Daripada burpees tu boleh tukar. So, kau dah tekan tak tidur, dia akan tukar senaman lain lah yang kau boleh pilih sendiri. Contohnya kau tak nak burpees, kau nak buat bicycle crunch ke. Okay, terus tekan. Okay, lepas tu agak-agak korang boleh buat berapa? 5 ke? 5 ke 10 ke? Biasanya buat 10 lah. Each side. So, dia akan cakap 20, then each side. Lepas tu tekan release. So, dia dah gantikan burpees tu kepada bicycle crunches. Betul ke? Macam tu lah kat sini. Okay, tu je. Yang ni, dia punya plan ada sampai week 4. Week 4 tu maksudnya 30 hari lah. Kalau setiap hari korang buat ni, confirm dia rintik. Dalam masa 3 hari pun dah nampak dia punya efek. Dengan satu syarat, korang kena jaga makan lah. Jangan nak makan urut-urut. Lepas tu bukan setakat full body je. Kenapa aku tunjuk macam tu? Dia ada, kalau nak buat Apps. Apps for beginner, apps macam dia semua ada. Ni pun ada. Ni. Tekan je. Semua dia ada. Semua dia dah ikutkan dalam ni. Sebab tu aku suka apps ni. Lepas ni tak berbayar. Dia cuma ada apps je. Biasalah tu. Kalau tak ada apps, macam mana dia nak untung? Kau sedap je pakai barang dia, tak ada apps. Macam tu. Okay, seterusnya. apa install benda tu. Benda apa ni? Apps Female Fitness ni. Kalau lelaki, Male Fitness lah kan? Kalau lelaki lagi extreme lah dia punya senaman tu lagi susah daripada perempuan aku rasa. Aku tengok lah Male Fitness tu. Okay, dah habis pasal apps Female Fitness tu. Kita cakap pasal Pasal pemakanan. Yang keenam. Yang keenam ni pasal jangan ambil makanan manis dan minuman manis. aku ni. Lagi-lagi kalau period ni. Craving gila. Aku kalau M&M yang satu pasir besar, satu hari boleh habis. Lepas tu aku punya berat mula naik 1 kg lah, 2 kg lah. Kalau perempuan yang tengah period tu, jatuh-jatuh lah makan banyakkan air je. Lepas tu, Contoh situasi bila korang diet lah. Dah diet 2-3 hari ni, kita punya badan ni dah rasa lemah, tak ada air manis kan. kena lawan anak nafsu tu. Tapi kalau dah craving sangat, macam aku, Lin, aku Lin. Dia, aku tak ambil air macam air Milo, letak susu apa ke, tea ice ke, aku memang haramkan benda tu. So, aku ambil inisiatif untuk Minum please. Kalau minumlah beli 1 gelas tu, sebab 1 botol tu dia punya kalori dalam 1 botol tu berapa ml tu aku tak ingat. Tapi kalori dia 98 je. tu selamat untuk diminum bila kau rasa craving air manis. Lepas tu, kalau kau dah bosan minum air, kau nak Rasa benda manis lagi, kau ambil yogurt Lactel. Satu yang kecil tu 98 kalori. Yang tu aku selalu ambil bila aku rasa sangat-sangat lapar pada waktu malam. ataupun simple morning breakfast, kau pergi ambil lah yogurt tu. Lepas tu tunggulah sampai tengah hari. Benda tu manis sebenarnya sebab ada perisa strawberry. Yang recommended ni perisa mixed berry dengan strawberry. Tu sedap. Jangan pergi ambil perasa lain. So kalau korang dah pernah rasa perasa lain dan korang minat taste korang kan, korang boleh ambil taste tu. Tapi serius dua tu antara makanan manis yang aku ambil masa aku diet yang tak ada benda lain. Kalau benda dua tu tak jalan, rasa nak makan manis lagi kan, kau sediakan coklat, dark coklat. Tu sangat perfect. Dark coklat ni dia tak banyak tu kalori. Lepas tu baguslah untuk orang diet. Makanlah 1 bar tu untuk setiap hari untuk hilangkan kita punya rasa craving masa diet. Okay? Kalau tak, kita ambil lah manis-manis buah-buahan ke. Tak haram pun makan buah-buahan. Kau jangan makan telan durian sudah. Ambil bliss dengan yogurt Lactel tu. Lin pun amalkan bila rasa yapa. Bila rasa lapar tengah malam, ataupun rasa lapar macam 10 minit tadi baru lepas makan, tiba-tiba 10 minit lepas tu rasa lapar.
So Lin tak akan terus makan ya. Lin akan minum air kosong. Tak kisahlah air kosong panas sejuk ke biasa. 1 gelas dan tunggu dalam 5-6 minit macam tu. Kalau rasa lapar lagi, minum lagi sampai 3 kali. Kalau dah minum 3 gelas air tu tapi rasa lapar lagi, makanlah sikit. Sebab kadang-kadang badan kita ni memerlukan air je. Tapi dia tiba-tiba rasa lapar dengan dia perut dia kan. Minum air je. Kalau dah 3 kali tu makanlah sikit tu memang betul-betul lapar je. Ingat diet ni tak boleh makan nasi ke? Lin adalah orang manusia yang diet makan nasi. Tak boleh tinggal nasi sehari. Ada Sehari ada lah masa tu tinggal nasi tapi ada. Tak ingat masa tu 4 hari kot dia tak makan nasi. Tiba-tiba hari kelima dia jumpa nasi. Ya Allah, aku macam rasa nak tambah. Makin teruk worse tau masa tu. Naik yang berat dia masa tu. Sebab kita tak jumpa nasi lama. Tiba-tiba rasa rindu tu. Macam rindunya aku nasi macam tu. makanlah setiap hari nasi 1 hari. Lin amalkan makan nasi 1 senduk sahaja setiap hari. Okey, kepada siapa-siapa yang tak nak makan nasi tapi nak benda-benda yang macam nasi, yang macam nak diet lagi ekstrim, so adalah makanan yang rendah kalori daripada nasi, iaitu konjac fruit. Konjac fruit. Okay, konjac fruit ni korang boleh beli kat Shopee. Satu kotak tu dia ada nasi, ada mihun, ada kuih tiaw dengan apa tu lagi satu, tak silap, tak ingat dah. Punya kalori memang rendah. Satu kotak tu dalam RM5. Dia buat daripada ubi apa kan. Tapi dia memang rendah kalori. Kalau korang nak benda tu, Tu korang boleh beli dekat Shopee. Ada link yang Lin letak dekat bawah. So korang tekan je. Memang berkesan lah dia pernah makan dalam seminggu. Dia punya penurunan tu lagi banyak lah. Lagi cepat sebab benda tu rendah kalori kan. Lepas tu dia buat benda sebab kita kenyang juga sama macam nasi. Tapi korang kalau tak boleh terima makan konjac food ni sebab rasa dia air sikit. Dia ada punya texture tu air sikit. Kau tak boleh terima makan je lah nasi. Nasi boleh. Nasi apa? Nasi coklat. Brown rice. Tu pun boleh juga. Kau tak boleh terima konjac tu. Konjac tu sebenarnya sedap. Lin suka mihun dia. Sebab rasa macam mihun. Tak rasa macam konjac food. Konjac food. Kalau nak konjac food tu boleh tekan link kat bawah. Lin ada letak sekali link Shopee. Pergi. pantang larang Lin untuk diet ni adalah Lin tak ambil roti putih. Sebab roti putih ni dulu Lin Masa diet mula-mula tu, Lin memang tak ada berapa banyak ilmu tentang diet ni. So, aku memang dah saja macam nampak roti je macam nipis macam tu. Nasi nampak macam banyak, macam berat kan. Kalau makan macam gemuk nasi kan. Padahal nasi tu lagi okey daripada roti sebab 2 keping roti bersamaan dengan 1 pinggan nasi. Kau bayangkan pagi-pagi aku belasah 4 keping roti. Tak kan macam aku makan 2 pinggan nasi. Bahaya. Kau nak makan roti juga boleh. siapa kata tak boleh makan roti? Makan roti whole meal yang warna coklat tu. Pagi-pagi buat breakfast, toast ke. Lepas tu makan dengan avocado spread ataupun peanut butter ataupun telur. Boleh je kita tukar-tukar. Kita banyak menu sebenarnya. Macam-macam boleh buat. Menu rekaan ke. Janji kita tahu berapa kalori intake kita kena ambil waktu pagi, waktu tengah hari, petang dan waktu malam. Tu je. Kalau kita main belasah je macam tiba-tiba pagi kita tak tahulah contoh kita ambil 4 keping roti putih. Tapi kita rasa macam kita dah diet lah kononnya sebab tak makan nasi kan. Nampak tak? Roti tu banyak weh kalori dia. Dia macam-macam. Sebelum diet ni kita kena banyakkan ilmu, baca-baca blog ataupun tengok YouTube. Tapi kita sendiri kena faham lah macam mana nak kira kalori, macam mana nak tengok kalori makanan tu kat mana. Itulah kena banyakkan membaca. Okay. Kalau penat nak membaca, kau follow je orang tu dekat IG. Ramai je, banyak je IG yang memberikan info yang sihat tentang diet ke macam-macam ada. Kau follow je. Follow. Lepas tu setiap hari kita akan tambah lah menu pula. Ilmu-ilmu baru, pengetahuan baru tentang badan kita sendiri tau. Apa dah kuning dekat ni? Elakkan makan mi kuning. Mi kuning dengan mihun. Sebenarnya mi kuning dan mihun ni Lin pun baru tahu yang dia juga adalah spesies karbo yang jahat. Dia seperti nasi. Lebih baik ambil nasi daripada ambil dia orang. Faham tak? Kalau tak percaya boleh google sebab Lin tak berapa tahu pasal ni lagi sebab Lin pun baru tahu. Tapi kita kena elakkan ambil mi kuning dengan mihun. Kita ambil nasi je. Lepas tu kita kena makan protein tu macam ayam, ikan. Kita kena lebihkan benda tu juga. Makan sayur, makan buah, makan benda protein. Nak ambil protein shake pun boleh tapi kena expert lah pasal benda tu kena buat kajian protein shake ni sesuai untuk apa. Kalau nak minum susu pun jangan. Kalau korang ada bajet lebih, belilah susu almond tu. Sangat berkhasiat ni. Kalau Bajet rendahnya minum je lah susu dah steady tu tak ada masalah. Tapi jangan selalu sebab dia pun kalori dia pun tinggi juga lah. Sebab susu kan. Kalau tak nak buat senaman setiap hari, korang boleh buat senaman antara 2 hingga 3 kali seminggu.
Sebab kalau buat tiap-tiap hari kita penat, kadang-kadang tak sempat macam tu. So sebaik-baiknya buat 2-3 kali seminggu. Sekurang-kurangnya kita kena aktifkan lah badan kita ni, tak macam buang lemak, kasi kita punya healthy life tu balance, tak bergantung semata-mata kepada pemakanan saja. Ada benda lain yang bantu juga. So kita punya weight loss tu makin cepat lah kita boleh nampak result dia. Jangan diet semata je. Kita akan bosan kalau diet semata je ni. Tak ada perubahan kepada makanan dengan gaya hidup ni. Kita akan bosan dan kita akan cepat give up macam tu. Journey Lin diet ni, Lin start diet pada bulan puasa tahun lepas tu. Sebab bulan puasa sebenarnya bulan puasa lah antara bulan-bulan yang terbaik untuk kita diet. Sebab baik macam sebab bulan puasa kita tak makan pada waktu siang hari. So kita bila dah sahur, kita sahur macam kita makan makan lah kan, nasi macam biasa. Kita kena kira kalori. Kita kena set kalori untuk sahur dengan untuk berbuka. Tu je. Lepas tu bila dah puasa ni, kita macam lagi senang turunkan berat badan sebab kita makan 2 kali je. Lepas tu kalori intake pun berkurang kan. Secara otomatis sebab kita puasa kan. Takkan aku tak puasa pula tengah-tengah hari tu. Lepas tu dah bulan puasa tu memang senang gila nak turun badan. Turun berat badan dengan kalau hari bukan bulan puasa tu, Lin akan puasa juga pada yang Muslim. Kita kan ada setiap minggu kan ada hari Khamis dengan Isnin Khamis. Ambil puasa tu bukan kita puasa semata-mata untuk diet je. So kita niatkanlah Isnin Khamis tu puasa sunat. Dapat pahala, dapat turun berat badan lagi. 2 in 1. Kalau rajin buat puasa tu lagi okey, puasa sunat lah apa lah. Itu sangat-sangat recommended lah untuk siapa-siapa untuk beginner diet. Kalau tak larat nak puasa, boleh je puasa tapi minum air. Tapi jangan kau niat puasa. Macam-macam puasa untuk yang bukan Muslim lah. Macam tu. Tapi kalau nak puasa lagi baik sebab dia punya proses tu lagi cepat lah. Kita boleh tengok dalam seminggu tu macam ada 7 hari, 2 hari kita puasa, 4 hari kita dah diet. Macam biasa sehari kita cheat day ke cheat meal. Kejap lagi kita tengok. Lepas tu cuba jangan streskan diri. Kalau rasa stres tu tolong take a deep breath. Ambil udara ke. Sebab kadang-kadang kita kalau stres ni, kita ada ramai manusia kalau stres ni nak makan. Dia nak makan lah, lepas makan dia tidur lah. Tu yang menaikkan berat badan kita tu. Kalau yang stres tapi turun berat badan tu tak apa. Bukan tak apa, tu buruk juga. Tapi yang kepada yang stres tapi suka makan tu, baik kita kena aturkan cara hidup kita lah. Cara kita berfikir setiap hari. Jangan bagi dia stres. Kalau stres kita nak hadapi dia macam mana. Jangan kasih dia macam stres tu mengawal diri kita. Kita yang kena kawal stres, bukan stres yang kawal diri kita. Okay? Dan terus berdoa pada Allah yang kita ni nak kurus sebab apa. Macam niat tadi, nak kurus sebab nak beribadah. yang lebih baik. Macam kalau dah overweight tu, obesity tu, kena semayang dulu. Tak rasa feel macam nak, the feel. Kalau semayang tak rukuk, tak sujud, rasa lain sebenarnya. Lain lah kalau orang tua dah sakit tua tu, itu memang lumrah manusia kan. Kita ni muda-muda lagi, kita kena buat ibadah dengan sempurna lah kalau boleh. Sama ada kita, sementara kita masih ada tenaga, kudrat semua ni, kita buat ibadah dengan betul-betul lah. Sekali kita boleh diet, dia diet untuk kita beribadah semua. Sebab Rasulullah pun, dia tak gemuk. Dia tak, ada yang cakap badan dia ada 6 ketul, macam X 6 tu. 6 biji ketul. Benda sekali. Macam tu lah. So, teruskanlah berdoa untuk kurus. Untuk kita sihat, lebih sihat untuk melakukan ibadah. Untuk lakukan apa-apa je lah yang kebaikan. Okay, tu yang ke-16. Korang kena ingat pemakanan ni mempengaruhi 80% kita punya diet dan 20% adalah daripada senaman kita sendiri. Senaman macam kita hari ni kita makan dan bersenam. Yang membuatkan berat badan kita turun tu adalah daripada kita punya pemakanan. Dan sorry guys. Aku time-time nak bercakap macam ni lah. Lepas laju nak datang, nak call lah, nak apalah. Time aku tengah tunggu dia tu tak ada pula dia nak datang. Masa aku nak buat video ni pula dia nak datang. Macam seterusnya 17 yang terakhir ni lah. Tak adalah terakhir sangat, tapi terakhir tips bagi kita buat persiapan untuk diet ni adalah korang biasakan dengar cheat day. Mesti biasa kan. Kalau korang pernah diet ke apa ke, ya Allah, makcik aku ni tolonglah kau balik punya ketawa tu. Lepas tu apa? Korang pasti pernah dengar cheat day kan. So sekarang ni Lin, aku tak amalkan cheat day sebab korang bayangkan 7 hari korang dah diet, 6 hari korang dah diet dalam seminggu tu. Contohnya dalam 500 kalori korang dah terbuang, dah makan dalam 6 hari tu. tiba-tiba kau cheat day. Cheat day tu kau makan lah macam segala mak nenek makan kau makan je. Tiba-tiba hari cheat day lah. Siapa nak bersenam masa hari cheat day?
tiba-tiba dah termakan lebih kalori intake tu dengan tambah lagi 500 tu balik. Tak ke sia-sia kita diet? Tak. Rasa macam begini lagi. So apa yang Lin amalkan sekarang ni adalah bukan cheat day. Yang Lin amalkan adalah satu hari tu adalah satu cheat meal. Maksudnya apa yang kita nak makan sangat-sangat dalam minggu tu, kita ambil. Contohlah nak minum Starbucks kan sehari tu. Ya itulah cheat meal korang. Tu juga tu. Jangan makan lebih-lebih. Rasa macam nak lepaskan craving tu je. Contoh nak makan apa, aceh laksa ke, Auntie Anne ke, lagi apa, Dunkin Donut ke. Pilihlah satu. Kalau nak Dunkin Donut je. Janganlah makan Dunkin Donut, makan Auntie Anne lepas Starbucks. That's a big no-no. Kalau tak diet korang sia-sia. Jangan amalkan cheat day, amalkan cheat meal. Okay, last kali nak promote lah. Bukan nak promote, nak bagi tahulah apa yang aku pakai selama aku diet ni. Aku tunjuk lah ni penimbang aku. Aku beli dia ni daripada tahun lepas dalam RM7 lebih ke RM8 lebih, free postage. Sampai ke hari ni hidup. Walaupun tak mahal, kita boleh. Kita kat rumah kan, bukannya nak timbang dekat supermarket tu, kita pakai baju tebal-tebal macam tu. Kat rumah kau pakai je lah seksi baju yang nipis-nipis, kau boleh timbang. Dia timbang dia betul, serius. Accurate, sangat-sangat accurate. Walaupun dia murah. Tak, jangan kalau tak cukup bajet, tak payahlah beli timbang yang macam kita pakai baju berat mana pun dia boleh timbang kita punya berat badan je, berat baju kita timbang. So, kalau korang nak beli penimbang ni dekat Shopee, link ada kat bawah. Yang paling murah sekali yang aku letak dekat link kat bawah. Korang kena ada penimbang tau tak? Kena ada penimbang, faham tak? Seterusnya pada yang sesiapa yang dah kurus tapi rasa badan ni macam menggelebih, macam ada banyak lemak, badan ni tak shaping lah. So korang nak buat fat loss. Fat loss ni adalah penurunan fat. Fat ni susah tau nak turun. Okay, untuk fat loss, aduh berat weh. Lin dah ada start berat 68. Lin dah dapat merasakan yang berat Lin ni dah susah nak turun. So pada masa tu Lin macam perasan lah, walaupun berat susah nak turun, tapi baju makin lama makin longgar dan badan Lin makin lama makin shaping. So maksudnya bila Lin dah perasan dia tu, so Lin macam dah agak yang kita ni, yang Lin ni dah ada di fasa fat loss pula. Okay. Lepas dah susah nak turun berat tu, Lin amalkan senaman lain lah. Sebab kadang-kadang kita buat senaman yang sama, body kita dah kena dah senaman ni lah. Senaman ni je, dia pun berat-berat ni pun tak turun. So sejak daripada tu Lin buat workout yang menggunakan angkat berat. Dumbbell ni, ini 2 kg, yang ni 3 kg. 3 kg pun berat. Yang ni Lin gantikan masa Lin workout lah. Angkat berat ni angkat sekali. So korang kalau nak beli dumbbell, boleh beli dumbbell dekat Shopee yang Lin letak link kat bawah. Yang macam ni sangat-sangat murah weh. Masa tu aku beli masa dapat duit belia tu. Satu ni berapa ringgit dah. Yang lain semua mahal. Tapi ni dah sold out. Tapi ni dah ada cari dumbbell yang lain yang harga lebih kurang sama. Lepas tu bentuk yang cantik, macam lagi kecil pada ni tapi berat yang sama. Ada link kat bawah. Yang ni sangat-sangat membantu untuk kita buat fat loss, reshaping badan, dengan reshaping badan lah. Lepas tu biasanya fat loss ni kita susah nak dapat kat penimbang. Susah sangat. Kadang-kadang turun macam 0.01 lah, tapi badan kita makin kurus. Itu namanya reshaping. Sebab lemak ni kita tak boleh keluarkan lemak daripada badan kita. Dulu kita pernah gemuk kan. So lemak tu, masa kita gemuk, contohlah lemak ni besar ni kan, kita dah diet dah kurus, dah buat senaman semua, dia akan mengecut jadi 2 kg. Kalau dah banyak lagi, lemak kita makin mengecut jadi 1 kg macam tu. Sebab tu body kita tak nampak berlebih selepas kita mengalami fat loss. Fat loss ke macam tu lah. Apa yang Lin faham lah. Kalau salah tolong betulkan lah yang pro-pro tu kan. So kalau nak, boleh beli kat Shopee, link ada dekat bawah. Lin pun membantu juga untuk buat sit up ke apa ke, nama dia pull up rope. Kuat weh, serius kuat, secure. Harga dia pun murah weh, tak silap dalam RM10 macam tu. Kita boleh buat mini gym kat rumah, tak payah pergi gym. Mana pergi gym mana buka. Kita beli ni pull up rope ni dengan dumbbell pun dah cukup. Dengan kalau nak tambah lagi satu, tambah tu tika untuk bersenam tu, yoga mat.
Semua barang-barang tu Lin ada letak link kat bawah. Yang tu yang paling murah sekali, yang affordable, yang korang boleh dapat untuk diet-diet student dekat rumah tu kan. Boleh dapat kat situ. Murah weh. Korang dah rasa macam dah bosan minum air Bliss ke apa ke, kau boleh minum teh hijau. Teh hijau campur dengan lemon weh, sedap gila. Jangan letak gula, yang aku tumbuk kau kalau kau teh hijau kau letak gula. Lepas tu teh hijau yang aku recommend sekali adalah teh hijau Ahmad Tea. Yang ni weh, sedap weh, sedap. Bau dia pun sedap weh. Tu je lah aku rasa untuk penimbang berat, dumbbell apa, uprope semua. Kalau nak beli baju yoga tu macam kau kat rumah je ke, pakai je baju t-shirt dengan semua track. Okay. So, Lin doakan yang korang punya diet tu berjaya dan korang punya mindset dan niat tu akan berkekalan sampai bila-bila. Sampai korang dapat target korang. Cakap pasal target, korang kena ada target mula-mula. Contohlah korang start daripada 80 kg. Jangan terus 80 kg, target 60 kg. Memang kita akan rasa macam susahnya. Jangan target macam tu, kena target macam ni. Daripada 80 kg, target 75. Dah dapat target 75, target pula 70. Dia sikit-sikit macam tu. Jangan target terus yang daripada 80 turunkan 60. Oh, itu sangat-sangat lama dan korang rasa macam penat. Bila pula sampai 60. Macam tu. Tu je lah kot. Kalau lain-lain aku ada lupa ataupun pasal meals ataupun pasal makanan yang spesifik yang Lin ambil masa diet, jumpa di next video lah. Sebab Lin tak ada buat preparation untuk Lin punya pemakanan, so Lin dah lupa. Okay je korang, tu je kot. Jangan lupa subscribe, like and comment and share apa-apa semua tu. Sebab Lin baru, tapi Lin cubalah untuk mengatasi malu Lin ni untuk berhadapan dengan kamera ni. Walaupun cakap pun macam tak teratur je, tapi tak apa, sebagai permulaan. Okay, harap korang boleh terima apa yang Lin cakap. And ini semua pandangan daripada Lin lah. Apa yang Lin rasa selama ni, selama 1 tahun lebih Lin diet. Ada juga kadang-kadang 2 bulan tak diet langsung sebab masa tu raya. Lepas tu rasa macam hilang pedoman nak raya pula. Nak diet lah. Lepas tu lepas 2 months tu kita diet balik macam tu. Okay, hope korang enjoy dengan video ni yang apa aku beli ni. Apa aku nak cakap lagi? Tu je kot, bye. Jumpa korang di next video. Maybe aku akan share makanan apa yang aku ambil masa diet. I am so proud of myself. Sebab tu, kalau korang perasan dalam TikTok ke, dalam TikTok ke, dalam IG ke, aku selalu post yang aku dah berjaya turun berat badan daripada segini sampai segini. Sebab bukan nak menunjuk, rasa macam proud of yourself. Yang dulu orang panggil kau Titan. Sekarang ni kau dah bukan Titan, dah jadi modi pula, dah jadi model pembola. Terima kasih kepada siapa yang mengejek. Itu adalah pembakar semangat saya. Okay, bye-bye. Tadi aku dah buka tudung serius weh, tapi aku pakai balik sebab yang datang tu bukan abang Pos saja, tapi abang Ninja Van. Ni hadiah daripada bos aku, ex-boss. Okay, dulu aku intern dekat KKMM. KKMM stands for Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia selama 8 bulan, daripada bulan 3 sampai bulan 7. Intern diploma dekat tingkat 31 bahagian BTK. So pada bulan puasa tu aku masih dekat sana. So diorang ada buat satu pertandingan kesihatan bahagian teknologi komunikasi. So secara tidak langsung dan secara langsungnya semua bahagian BTK tu tersenarai lah masuk dalam pertandingan tu. So dalam bulan puasa tu bos aku ni ada cakap, sesiapa yang turun paling banyak kgs akan menang hadiah lah. So aku ni macam, masa tu aku berat aku dalam 66, 68 macam tu. So aku excited lah kan, aku dah sampai habis daya aku 65. So sebelum puasa tu, hari first puasa tu orang timbang, berat aku dalam 60 berapa tak macam tu. So turun sampai 6 berapa, tapi dalam 3 kg macam tu aku turun. So aku dapat tempat kedua. So dia kata dia nak post barang tu sebab aku dah habis intern kat situ, tapi aku still jadi pemenang ni, tak boleh tukar. So bos aku post lah hadiah ni. Ya Allah, aku benda ya, saya excited ni, rasa macam tak pernah orang bagi aku hadiah post-post macam ni. Bos aku ni sweet je. Terima kasih Encik Nurhat. Kalau dia nampak video ni jangan macam-macam. So apa lagi, kita unboxing. Naik juara pun naik juara lah.
rasa macam effort kita dibalas dan di appreciate. Kan tak ada nak bagi macam ni. Dapat turun 1 kg je dapat jongkong mas. Bukan ada dekat tu, dekat Dubai yang dia berjaya baru turun berapa kg dah dapat emas. Nampak dari sana ni. Hanya dapat bos rasa. Bos. Dia bukan satu sikit usaha apa tu. SUB, sikit usaha bahagian. Namanya Cik Nurhat. Cik Nurhat ni baik ni. Baik. Tapi bukan bos aku. Dia tak tanya aku. Tapi dia still bawa besar kat situ kat bahagian tu. Terima kasih Cik Nurhat. Kan tak payah nama aku. Okay. Digital tasbih vibrate. Tasbih dia bagi aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia bukan bagi sebarang apa tu. Sebarang hadiah lah. Dia bagi hadiah. So kalau kita guna tasbih ni dia pun dapat hadiah. Itulah hadiah yang sebaik-baik hadiah lah. Pasti macam bagi sejadah kat masjid ke bagi Al-Quran ke. Besar apa dia. Macam mana buka ni ya Allah. Dia punya stiker ni nak lekat. Aku bawa apa ni? Ui, aku ni tak tiba dah gatal hidung. Tengok tu dah merah hidung aku garam. Ni cantik ui. Ni lah hadiahkan dekat nenek. Lepas bawa wangi ni rasa bawa macam minyak wangi. Wangi. Okay. Hidayah. Dekat je. Nice to meet you, Nur Hidayah. I am pronounced as Wasil, which means connect in Arabic. Wasil is innovative modern digital tasbih with minimalist look, making zikir a seamless journey be while driving at work or at home. The large LED display show your zikir count reading and alerts you every 33 count through inspiration. Make it unique and perfect for your bedtime. Ini dekat lagi. Ni dekat lagi. Biar aku rasa suspicious. Aku tak pernah dapat hadiah macam ni. Tolonglah. Benda ni buat aku rasa special tau ni. Ni. Aduh. Melekat. Aku sumpah aku akan simpan benda ni. Kasih. Kita. Sekali buka aku. Tak boleh buka dia gam macam ni. Nak beli yang ni. Tanya Hidayah. Naik juara pertandingan BTK. Ya Allah. Ni bentuk. Cantik kan walaupun kecil hadiahnya. Bermakna buat aku. Kecil je. Dia boleh bawa ke mana-mana. Macam mana ni? Boleh pakai macam ni ke? Yalah. Tu tasbihnya macam mana? Macam ni. Alhamdulillah. Kalau korang nak hadiahkan kat orang tua-tua ke, tak kisahlah tua ke muda ke, sesuai beli ni, dapat pahala pada kita, dapat pahala bagi kat orang. Kalau dia pakai, kita pun dapat pahala. Macam tu lah cara-cara nak cari pahala yang berterusan. Okey sajalah. Dah jadi macam unboxing video. Okay, jumpa next time. Ni untuk pemakanan diet aku. Okay, terima kasih. Kalau siapa-siapa nak dapatkan, boleh dapat dekat aku tadi, Wasil Malaysia. Tasbih Vibrate.